Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Fafahhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan membacakan kelebihan bulan Zulhijjah. Kelebihan bulan Zulhijjah. Hari ini sudah 15 hari bulan Zulhijjah tahun 1041 Hijrah. Alhamdulillah, saya memetik daripada kitab Jami'ul Fawaid yang disusun oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif, faidatun, pada fadilat takbir dan kurban. Pada fadilat takbir dan kurban. Nak cerita tentang kelebihan kita bertakbir dan berkurban pada hari Raya Idul Adha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, hiasilah oleh kamu akan hari raya kamu dengan takbir. Dan pada satu riwayat, hiasilah kamu akan dua hari raya kamu dengan tahlil dan taqdis dan tahmid dan takbir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu daripada takbir pada malam Id Nahar. Ini pada malam raya hingga akhir hari tasyrik. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yakni di belakang tiap-tiap sembahyang. Tiap-tiap kali sudah sembahyang itu, elok sangat untuk kita bertakbir. Bertakbir. Maka bahawasanya merubahkan dosa akan sebanyak rubah. Jadi bahasa dia. Jadi insyaAllah kita bertakbir setiap kali lepas pada solat fardu tu, insyaAllah dihapuskan dosa. Bermula sirah yang dimahbubkan dia. Sirah ini sebutan untuk takbir yang disukai itu ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kata Imam Nawawi, takbir pada malam fitrah terlebih muakkad daripada takbir pada malam adha. Walau bagaimanapun, takbir pada malam raya puasa itu lebih afdal, lebih utama daripada takbir pada malam raya haji.
Dan sembahyang 2 hari raya itu terlebih afdal daripada sembahyang segala sunat. Walau bagaimanapun, sembahyang sunat hari raya ni adalah sembahyang sunat yang paling utama. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada amal anak Adam akan amal pada hari nahar yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada menumpahkan darah. So amalan yang terbaik pada hari 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 ialah berkorban, yakni menumpahkan darah binatang ternakan. Lagi akan datang ia pada hari kiamat dengan tanduknya dan bulunya, dan bahawasanya darah sungguhnya jatuh daripada Allah dengan tempat dahulu daripada bahawa jatuh di atas bumi. Maka baik oleh kamu akan diri kamu. So, orang yang berkorban ni dosa dia akan gugur sebelum gugur darah daripada binatang korban tu. Cepat aja dosa-dosa orang yang berkorban itu gugur. Lebih cepat daripada gugurnya darah binatang yang disembelih itu. Dan daripada Wahab anak Munabbih, Wahab ibn Munabbih radhiyallahu anhu, bahwasanya Daud alaihi salam sembah ia, hai Tuhanku. Cerita Nabi Daud. Nabi Daud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, hai Tuhanku. Nabi Daud tanya Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, apa pahala orang yang korban daripada umat Muhammad alaihi salam? Firman-Nya, pahalanya bahawa aku beri akan dia dengan tiap-tiap bulu yang di atas tubuhnya 10 kebajikan. Pahala orang yang berkorban ialah tiap-tiap bulu tu, binatang korban tu 10 kebajikan. Bulu binatang juta-juta. Dan aku hapuskan daripadanya 10 kejahatan. Satu bulu, 10 kebaikan dapat, 10 kejahatan dibuang. Dan aku angkatkan 10 darjat dan sembahnya dan naik lagi 10 darjat. Terusnya, dan sembahnya, hai Tuhanku, apa pahala apabila diikat akan dia akan kakinya? Masa ikat kaki itu apa pahala pula? Yang tiga, ikat kaki ni ikat 3 sahaja, sebenarnya bukan ikat 4-4, ikat 3 sahaja. Firman-Nya Allah SWT pun jawab, aku mudahkan atas segala uqbah an-niran, yakni segala kepayahan, tak kala kepayahan tangga api neraka. So, pahala kita ikat binatang korban ni seolah-olah melepaskan kepayahan tangga neraka tu. Dan sembahnya. Kemudian Nabi Daud tanya lagi Allah SWT, apa pahalanya apabila dibelahkan perutnya? Kemudian bila melapah binatang tu, belah perut binatang, katanya aku keluarkan berjalan keadaannya sentosa daripada lapar. InsyaAllah di akhirat nanti tak lapar. Orang yang melapah binatang korbannya. Sentosa keluar berjalan dalam keadaan sentosa daripada lapar, dan akhirat nanti tak lapar dia. Dan terkejut hari kiamat. Tak lapar dan tak terkejut pada hari kiamat nanti. Dan daripada dahaga, begitu juga tidaklah dahaga sangat. Dan tiap-tiap suap daripada dagingnya akan daging burung dalam syurga. Makan daging korban ni, tiap-tiap suap tu boleh makan nanti daging burung dalam syurga. Seperti umpama antara Mesir. Seperti umpama unta Mesir. Seperti umpama unta Mesir. Daging burung yang besar boleh makan dalam syurga nanti. Dalam syurga tu memanglah macam-macam.
Dan bagi tiap-tiap urat atas tubuhnya mahligai di dalam syurga. Tiap-tiap urat binatang kurban tu akan menjadi mahligai di dalam syurga. Dan jariah daripada hurul ain, bidadari. Dan kenderaannya daripada yang mempunyai bulunya sayap. So kenderaan tu jadi dapat tonggang kenderaan yang ada sayap. Hai Daud, engkau ketahui bahawasanya sahaya itu ialah kenderaan lagi, hapuskan segala khotoyanya dan menolakkan segala balanya. So binatang tu sebagai kenderaan dan juga menghapuskan segala kesalahan, khotoya, dan menolak segala bala. InsyaAllah. Besar pahala berkorban. Dan disebut di dalam kitab Ad-Dur, di dalam kitab Ad-Dur wal Mala'i, pada kelebihan al-ayyam wal layali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ada menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa korban akan korbannya, maka apabila keluar ia daripada kuburnya akan dia berdiri di atas kepala kuburnya. Korban ni berdiri di atas kuburnya, maka tiba-tiba bulunya daripada binatang emas syurga, dan dua matanya daripada yakut syurga, dan dua tanduk daripada emas. Maka berkata ia, siapa engkau? Dalam kubur nanti tiba-tiba dapat datang benda ni, benda bulu-bulu daripada bintang emas, daripada permata yakut, tanduk daripada emas. Kemudian orang tu pun tanya, maka berkata ia, siapa engkau? Orang tu bertanya, siapa ni? Maka tiada aku lihat akan sesuatu terlebih elok. Sangat elok kamu ni. Daripada umum. Naik ia akan ditunggang ia atasnya. Kemudian dia pun menunggang binatang itu. Binatang yang tanduk emas, bulu emas semua tu. Dan berjalan ia antara langit dan bumi kepada naung arash. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apabila merebahkan seorang akan korbannya ke bumi, maka disembelihnya adalah ia pertama titik daripada darahnya ke bumi itu kafarat bagi dosanya, dan baginya dengan tiap-tiap bulu itu kebajikan. Ini kelebihan korban lagi. Sembelih aja, tiap bulu itu kafarah bagi dosa. Dan setiap bulu itu juga kebajikan. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ketahui olehmu bahawasanya korban itu ialah yang melepaskan taulannya daripada kejahatan dunia dan akhirat. InsyaAllah dengan korban ini, dia akan menjadi penolong kita untuk melepaskan kejahatan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada firman Allah Ta'ala, Yawma nahsyarul muttaqin ila ar-Rahman wafida. Ila ar-Rahmani wafda. Pada hari yang kami himpunkan segala orang yang takut akan Allah Ta'ala kepada Tuhan yang bersifat Rahman, datang mereka itu daripada yakni berkenderaan di atasnya mereka itu, iaitu korban mereka itu. Ini satu lagi hadis sebutnya, orang yang berkorban ni di akhirat nanti boleh menunggang binatang korban tersebut yang bersifat Rahman. Datang mereka itu daripada yakni berkenderaan di atas mereka itu, iaitulah korban mereka itu. Dan lagi katanya, apabila pada hari kiamat firman Allah Ta'ala, maka bagi malaikatnya, jangan kamu berjalankan segala hambaku di atas kaki, tetapi tunggangkan mereka itu, bahawasanya mereka sudah adat menunggang mereka itu di dalam dunia. So Allah SWT suruh orang berkorban ni tunggang binatang korban mereka di akhirat nanti. Maka bahawasanya sudah adat menunggang mereka itu di dalam dunia adalah permulaan mereka itu menunggangkan sulbi bapanya.
kemudian perut ibunya. So manusia ni memang berasal daripada tulang sulbi bapa dan masuk dalam perut ibunya, rahim ibunya, dan kenderaan mereka itu 9 bulan. Duduk dalam perut ibu ni 9 bulan. Kemudian ribanya, maka menyusu kenderaan mereka itu, kemudian tengkuk bapa mereka itu, kemudian kuda dan bagal dan himar, kenderaan di dalam perang dan perahu, dan di dalam padang dan perahu, dan sampan kenderaan mereka itu dalam laut. Semua Allah SWT bagi kenderaan. Kalau kat padang naik kuda, kalau kat laut naik perahu, sampan. Dan di akhirat nanti ditunggang maka didahulukan atas Tuhan mereka itu. So orang yang berkorban dapat menunggang binatang korban di akhirat nanti. Bermula korban itu sunat. Hukum korban ni sebenarnya adalah sunat. Sunat, yakni jalan bagi Nabi Ibrahim yang telah dimulakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adhiyah kamu, bahawasanya ia sunat bapa kamu Ibrahim. So Nabi suruh untuk berkorban. Berkorbanlah kamu, adhiyahlah kamu, bahawasanya ia sunat bagi kamu, bagi bapa kamu Ibrahim. Nabi Muhammad SAW menggalakkan kita untuk berkorban sebagaimana untuk menyempurnakan sunnah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah sunnah Nabi Ibrahim. Tak kala disukakan Jibril bahawa suruhkan daripada Allah Ta'ala Nabi Ibrahim akan anak laki-lakinya, maka bernazar ia. Ini ceritanya Nabi Ibrahim, dia bernazar untuk dapat seorang anak. Maka bernazar ia, Nabi Ibrahim bernazar. Tiba-tiba ia, maka aku sembahlah akan dia, maka tak kala sampailah umurnya 13 tahun atau 17 tahun. Dia bernazar, dia nak sembelih anak dia apabila umur 13 tahun atau 17 tahun. Maka dikatakan dalam tidurnya. Kalau bila sampai masa tu, dia pun bermimpi. Nabi Ibrahim bermimpi pada malam Tarwiyah, pada 8 Zulhijjah. Bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh akan dikau dengan sembelih anakmu, sempurnakan nazar. So pada 8 Zulhijjah tu, hari Tarwiyah tu, Nabi Ibrahim bermimpi supaya menunaikan nazarnya, iaitu menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Maka tak kala berpagi-pagi, berfikirlah ia akan daripada Allah Ta'ala atau daripada syaitan. Kalau Nabi Ibrahim pun duk fikir, ini wahyu ataupun hasutan syaitan. Maka kerana itulah dinamakan malam Tarwiyah. Sebab itu digelarkan malam Tarwiyah. Maka bermalam pula pada malam Arafah. Pada malam 9 Zulhijjah tu, melihat ia pada tidurnya, kemudian bermimpi lagi. Tak kala berpagi-pagi ketahui ia bahawasanya demikian itu daripada Allah Ta'ala. Bila bermimpi lagi pada hari 10 Zulhijjah tu, pada 9 Zulhijjah tu dia bermimpi lagi, maka dia pun tahulah ini memang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itulah dinamakan malam Arafah. Malam Arafah. Arafah bermakna tahu akan dia, mengetahui, arif. Kemudian maka melihat pula pada malam yang ketiga, maka putuslah kitanya akan korban itu. Kemudian bermimpi lagi. Malam 10 Zulhijjah tu bermimpi lagi, maka dia pun yakinlah itu adalah malam nahar. Yang dikira malam nahar, yakni malam berkorban, malam menyembelih. Maka berkata ia bagi ibunya. Nabi Ibrahim pun suruh Siti Hajar memandikan Nabi Ismail.
dan menyibukkan dia, maka berbuat ia dan kata Ibrahim bagi anaknya Ismail, hai anakku, ambil akan tali dan sakin, ambil tali, ambil pisau dan pergi dengan kami supaya kita korban. Dia pun suruh bawa tali, bawa pisau. Maka berjalan ia sertanya hingga berjalan dengan dia ke bukit. Maka datang syaitan sampai ke bukit Mina tu. Datang syaitan bagi ibunya. Syaitan tu pergi jumpa dengan Siti Hajar. Ya Hajar, bahawasanya Ibrahim berkehendak menyembelih akan anaknya. Syaitan hasut. Siti Hajar dia beritahu bahawa Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia. Sebab Nabi Ibrahim tak bagi tahu. Nabi Ibrahim suruh mandi, bawa tali, bawa pisau. Berkata ia kerana apa? Kata syaitan itu menyangka bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh akan dia. Maka berkata ibunya, kami bagi suruh Allah Ta'ala. Siti Hajar tanya, kenapa nak sembelih? Syaitan kata, sebab Allah SWT suruh. Dan Siti Hajar pun kata, memang kita akan ikut semua perintah Allah Ta'ala. Maka didapatkan Ismail, maka berkata ia seperti kata bagi ibunya. Syaitan pergi hasut Nabi Ismail pula. Ayah kamu nak sembelih kamu ni. Nabi Ismail jawab, kalau perintah Allah Ta'ala, maka lakukanlah. Bahkan katanya telah datang kepadaku syaitan, akan dikau syaitan pada tidur engkau, maka berkata Nabi Ibrahim, pergilah engkau. Dan syaitan pun hasut Nabi Ibrahim lagi juga. Dan Nabi Ibrahim pun halau syaitan tu sebab menghasut supaya tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Pergilah engkau daripada aku, hai aduwallah. Jauh kamu, musuh Allah. Dan dilontarkannya dengan 7 batu pada Jamratul Aqabah. Nabi Ibrahim pun lontar syaitan dengan 7 biji batu. Ini peristiwa di Jamratul Aqabah. Hingga pergilah ia, kemudian maka datang ia akan dia pada Jumratul Wusta. Kalau jalan sikit lagi, depan tu datang lagi syaitan. Nabi Ibrahim pun baling lagi dengan batu, lontar lagi dengan batu. Hingga pergilah ia kepada Jamratul Ula. Itu syariat haji, melontar tu. Dan Nabi Ibrahim pun baling lagi dia. 7 dengan 7 anak batu. Maka dia bukan itu daripada kesempurnaan haji. Daripada itulah syariat manasik haji. Maka takkan sampai ia kepada bukit. Berkata Ismail, hai bapaku, di mana korban kamu? Kemudian sampai ke bukit itu, Nabi Ismail pun tanya, mana binatang yang nak dikorbankan itu? Maka berkata, hai anakku, aku lihat pada tidurku bahawasanya aku sembelih kamu. Barulah Nabi Ibrahim beritahu kepada Nabi Ismail, dan dalam mimpinya aku kena sembelih kamu. Maka tilik olehmu apa yang engkau lihat ini. So Nabi Ibrahim tanya Nabi Ismail, fanzur madza tara, apa pendapat kamu? Maka berkata, hai bapaku. Maka berkata Nabi Ismail. Nabi Ismail jawab, hai bapaku, perbuat apa yang disuruh oleh Allah SWT itu. Nabi Ismail sangat-sangat supportif, sangat-sangat bersetuju. Kalau ini perintah Allah, maka buatlah. Dan engkau akan daku insya-Allah daripada orang yang sabar. Nabi Ismail kata, insya-Allah aku akan sabar. Maka tak kala menyerahkan keduanya, maka suruh Allah merebahkan bagi lambung kanan dan pipi pada bumi. Dan Allah demikian itu pada batu yang hampir pada negeri Mina. Peristiwa itu berlaku di Mina. Nabi Ismail pun baring belah kanan. Maka pihak matahari naik. Maka sujudnya atau pada tempat yang ma'ruf, iaitu Kubah daripada Aqabah. Dan berkata Ismail, ikat olehmu hai bapaku ikatan yang teguh. Nabi Ismail suruh Nabi Ibrahim ikat dia.
Sebab dia takut nanti dia lari. Macam mana? Supaya engkau jangan kena darahku. Kemudian Nabi Ismail kata supaya tak kena darah dia. Di arah darahku suatu maka jadi kurang pahala. So bila kena tu mungkin Nabi Ibrahim akan sedih dan kurang pahala. Dan tajamkan sakin, tajamkan pisau, tajamkan parang sembelih tu. Dan segera aku lalu sakin dan jadikan atas dirimu balak itu sabar. So Nabi Ismail pula suruh bapa dia sabar, sembelih saja. Dan berikan baju itu kepada ibuku. Dan dia kata ambil baju ini bawa balik kepada Nabi, bawa balik kepada Siti Hajar. Mudah-mudahan menjadi sabar baginya. Dan jiwa matanya dan supaya sabarlah. Dan sampaikan dia dengan salamku kepadanya. Dan dah nak mati, dia kata kirim salam pada mak dia lah. Dan jika ia bertanya akan daku, maka katakan aku tinggal pada sebaik-baik orang yang daripada engkau. So, kalau mak dia tanya nanti, katalah dia, Alhamdulillah, baik-baik sahaja. Dan daripada aku, maka berkata Ibrahim, pertolongan engkau, hai anakku, atas Tuhan Allah, Tuhanku, kasihan olehmu akan dhaifku ini. So, Nabi Ibrahim kata, bagus. Anak dia bekerjasama untuk melaksanakan perintah Allah SWT ini walaupun kena sembelih. Maka gempa segala malaikat. Malaikat pun semua menjadi terkejut dan menangis segala malaikat. Bila Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya Nabi Ismail. Dan dibukakan segala pintu langit. Dan ia tajamkan pisaunya 2-3 kali dengan batu duanya. Berkehendak sembelih. Ini pun betul-betul nak sembelih lah. Tajamkan pisau, betul-betul nak sembelih. Maka menyuruh Allah Ta'ala dengan meninggalkan dia dan ditebus akan dia, katanya Kil bahawa menghantarkan sekiranya di atas tiada makannya, kata Kil mewahyukan akan Jibril oleh Allah SWT dengan mendapat penebus jikalau atau bergerak oleh sakin daripadanya, suatu nescaya akan dihempaskan dia daripada dewan malaikat. Tak kala dan tiada makan sakin itu. Nabi Ibrahim pun sembelih lah. Tapi tak lut. Tak lut. Tekan-tekan pisau, tak lut. Memang bersungguh-sungguh lah nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkata ia, kerana apa engkau marah? Katanya bahasa engkau tiada memutuskan sesuatu. Nabi Ibrahim kata, hairanlah kenapa tak putus ni. Maka berkata, kerana api tiada membakarkan di kau suatu. Katanya sebab keluar seru, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sebab kisahnya, Nabi Ibrahim pernah kena bakar dengan Namrud tu, tetapi dia tak terbakar. Pisau ni pula tak memotong. Maka dijawab Sakin, dan aku keluar 70 kali dengan bahawa jangan engkau memutuskan dia sesuatu. Pisau sendiri kata memang dia tidak dibenarkan untuk memotong. Firman Allah Ta'ala, dan kamu seru akan dia bahawa hai Ibrahim, sesungguhnya telah benarlah engkau memperbuat seperti barang yang disuruhkan di kau itu di dalam mimpi itu. Maka itu menyerah akan dirinya, maka suruhan Allah Ta'ala bahwa kami demikian itu, kami balas segala orang muhsinin dan kami tebuskan dengan sembelihan yang amat besar, iaitu kibas yang putih lagi lemak kurban. So, memang Nabi Ibrahim bukan teragak-agak untuk melakukan perintah Allah SWT ini, dan Allah SWT
menggantikan dengan seekor kibas yang besar. Dan dia pun menyembelih kibas itu. So, sembelih kibas Allah SWT saja nak uji Nabi Ibrahim. Tengok betul-betul nak buat ke tak buat. Dan Nabi Ibrahim memang buat betul-betul. Betul-betul sembelih pun tapi tak look. Dan memang dia bersungguh-sungguh. Bukan teragak-agak. So, memang melaksanakan perintah Allah SWT dengan penuh kesungguhan. Dan Allah SWT telah menggantikan dengan seekor kibas kambing biri-biri yang besar. Yang putih lagi lemak. Korban Habil dahulu. Ini cerita masa macam korban Habil dulu. Habil, anak Nabi Adam. Qabil dan Habil. Qabil, anak Nabi Adam disuruh untuk menyembelih. Anak Nabi Adam disuruh untuk berkorban. Qabil disuruh korban sebab dia seorang petani, so korbankan bahan-bahan pertanian. Habil pula dia seorang penternak, so dia pun menyembelih haiwan yang paling cantik, korban yang paling cantik yang dia ada. Dan korban dia telah diterima. Maka sembelih olehmu akan kibas itu, yakni ganti Ismail. So mereka pun sembelih kibas. Maka takbir Allahu Akbar. Maka katanya Ismail, La ilaha illallah wallahu akbar. Maka kata Ibrahim, walillahil hamd. Itu asasilah takbir. Nabi Ibrahim kata Allahu Akbar. Nabi Ismail jawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabi Ibrahim jawab balik, walillahil hamd. Maka menyembelih akan dia oleh Ibrahim, maka kerana inilah korban itu sunat pada hari raya Eid Adhiyah. Pada hari raya haji. Adalah kepala kibas itu serta tanduknya tergantung pada mihrab, pada mizab Kaabah. So Nabi Ibrahim ambil tanduk tu dan kepala kibas tu gantung kat Kaabah. Dan telah kering hingga dibakar Baitullah oleh Hijaj. Sampai pada zaman Hajjaj. Pada zaman ada lagi kepala kibas tu. Sehinggalah terbakar. Sehinggalah dibakar oleh Hajjaj. Seorang pemerintah Islam pada zaman itu. Pada zaman Sayyidina Abdullah bin Zubair. Maka terbakar sertanya. Bila kena bakar tu, hilanglah tanda korban Nabi Ibrahim. Kepala kibas tu. Dan riwayat bahawasanya Ismail berkata bagi bapanya Ibrahim, Hai bapaku, siapa yang terlebih murah, aku atau engkau? Terlebih murah daripada aku. Kata Sayyidina Ibrahim, aku, kerana aku murahkan dengan anakku. Maka kata Ismail, aku murahkan dengan ruhku. Dan tiada ku milik akan yang lain. Maka tak kala berkata keduanya yang diberikan itu, firman Allah Ta'ala, aku yang terlebih murah daripada keduanya. Maka menyuruh aku akan Jibril dengan kibas. Maka berlari Ibrahim hendak mengambil akan dia, maka lari ia daripadanya. Maka kata Jibril, adakah aku jelaskan bagimu? Katanya tiada. Katanya kerana apa? Katanya bahawasanya aku tiada minta tolong dengan dikau pada Hawa ketika dilontar ke udara di dalam api. Maka betapa aku minta tolong dengan dikau atas muka bumi. So ini cerita, balik pada cerita Nabi Ibrahim masa kena lontar dalam api oleh Namrud tu. Jibril datang kan? Jibril datang nak tolong. Nabi Ismail kata, Allah, serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata Jibril bagi Sayyidina Ibrahim, Hai Ibrahim, bahawasanya Allah Ta'ala memberikan engkau dengan sabar. Engkau akan perkenan seruan engkau, maka pinta olehmu apa yang engkau kehendaki. Maka katanya, Allahumma la tu'adzib ahadan min ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hai Tuhanku, jangan engkau seksa seorang pun daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim doa macam tu, doa kepada kita, doa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tu'azzib ahadan min ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Ibrahim doa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Faham insya-Allah. Wallahu a'lam. Semoga kita dapat pengajaran daripada apa yang kita baca tadi yang dipetik dari kitab Jami'ul Fawaid. Insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.